السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين يا رب العالمين. Sambungan kitab Riyadhus Shalihin jilid yang pertama. Kita masih lagi dalam bab al-ikhlas. Bab ikhlas sampai kepada halaman muka surat yang ke-6. Bahagian atas itu tuan-tuan, hadis yang bernombor 3. Hadis yang ketiga, itulah hadis yang berbunyi wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyyah wa idastunfirtum fanfiru. Muttafaq alaih. Yang bermaksud daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha katanya bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Nabi menyatakan tiada lagi hijrah, yakni berpindah daripada satu tempat ke satu tempat yang lain sesudah pembukaan kota Mekah, tetapi yang tetap ialah jihad ataupun berjuang dan niat untuk jihad, berjuang di jalan Allah Ta'ala apabila keadaan memaksa, dan apabila dipanggil untuk berjuang di jalan Allah Ta'ala dan seumpamanya, hendaklah kamu keluar, bersiap sedia untuk keluar berjuang fi sabilillah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam hadis ini dapat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidak lagi ada hijrah daripada Mekah, kerana Mekah telah pun dilakukan pembukaan Islam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah, adalah suatu yang membuktikan pembebasan kota Makkah dan memerdekakan kota Makkah daripada unsur-unsur syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selepas Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah, tidak lagi dibenarkan dalam Islam orang-orang Makkah berhijrah ke tempat lain, kerana Mekah pada ketika itu telah pun Islam.
diperintah oleh negara Islam yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi adakah kerja Islam itu telah tamat? Nabi menyatakan selepas Fatu Makkah tidak ada lagi pindah. Kita tahu tuan-tuan, kalau kita lihat dalam hadis itu, di mana maksudnya tidak ada lagi hijrah daripada Mekah. Dalam hadis ada perkataan ba'dal fath, yang bermaksud selepas pembukaan kota Mekah yang berlaku pada tahun ke-8 Hijrah. Berlaku pada tahun ke-8 Hijrah. Fatu Makkah ni dia adalah suatu peristiwa sejarah yang berlaku pada tahun 8 Hijrah. Dan sebelum berlakunya Fatu Makkah ini, kita tahu berlakunya peristiwa yang disebut Nabi keluar bersama dengan sahabat daripada Madinah untuk mengerjakan umrah. Nabi bersiap dengan ihram tahun sebelumnya, iaitu pada tahun ke-7 Hijrah. Dan di dalam perjalanan sebelum masuk ke kota Makkah, Nabi dan rombongan para sahabat telah ditahan, tidak dibenarkan untuk masuk ke Makkah untuk melaksanakan umrah, menyebabkan berlakunya apa yang telah disebut dalam sirah, dan berlakunya perbincangan serta perjanjian di antara Nabi SAW dengan pembesar kafir Quraisy Mekah. Antara syarat-syarat itu ada beberapa perjanjian, syarat-syarat yang telah dipersetujui antara pihak Islam yang dipimpin oleh Nabi SAW dengan kaum kafir Quraisy Mekah. Wakil yang dihantar oleh Nabi SAW itu adalah Sayyidina Ali, dan wakil daripada orang Quraisy itu adalah Suhail. Selepas itu berlakulah hijrah ini dengan persetujuan, dengan syarat-syarat yang telah dipersetujui. Antara yang paling besar adalah Nabi dan kaum muslimin tidak dibenarkan untuk masuk ke Mekah pada tahun tersebut, dan dibenarkan untuk masuk dan mengerjakan umrah pada tahun berikutnya. Jadi itulah yang menjadi faktor kepada berlakunya peristiwa Fathu Makkah. Sekiranya kita melihat kepada sirah tuan-tuan, berlakunya peristiwa Fathu Makkah ini bukanlah suatu yang mudah, tetapi Nabi dan para sahabat melalui berbagai-bagai liku, ranjau dan halangan serta kesusahan. Walaupun sebenarnya Nabi ini orang Mekah, asal Nabi adalah orang Mekah, tetapi untuk masuk melaksanakan umrah, melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala tetap menjadi halangan, kerana yang memerintah, yang berkuasa di Mekah itu adalah orang-orang kafir Quraisy yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehinggalah itu nak menunjukkan bahawa kuasa itu penting, tuan-tuan. Kuasa, dengan ada kuasa, pemerintah yang berkuasa itu adalah yang beriman kepada Allah Ta'ala, yang menegakkan kedaulatan Islam, maka mudah untuk umat Islam melaksanakan urusan dan melaksanakan amalan-amalan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi apabila yang berkuasa, yang memerintah itu adalah orang yang tidak beriman, pada ketika itu orang musyrikin Makkah yang kufur kepada Allah Ta'ala, maka menyebabkan terhalang. Jadi selepas peristiwa Fathu Makkah itu menjadi selesai, semua halangan itu telah dibuka, semua masalah telah selesai, dan umat Islam tidak ada apa-apa halangan untuk melaksanakan amal ibadah di Mekah, terutamanya ibadah haji dan umrah. Maka sebab itu tidak perlu lagi berhijrah, kerana Mekah telah di bawah kekuasaan Islam yang diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita kena faham sebagai rakyat, sebagai orang awam.
Sekiranya pemerintah kita adalah pemerintah Islam yang tidak menghalang apa-apa kerja Islam, dakwah dan perjuangan Islam, maka umat Islam adalah haram berhijrah. Wajib menetap di dalam negara Islam dan melaksanakan semua tuntutan-tuntutan Islam. Sekiranya terdapat halangan, sekiranya yang berkuasa itu adalah pemerintah yang tidak beriman, yang kufur kepada Allah Ta'ala, maka barulah dibenarkan untuk berhijrah ke negara Islam yang membolehkan untuk umat Islam melaksanakan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Di dalam hadis juga terdapat perkataan jihad. Jihad iaitu perjuangan memerangi orang-orang kafir fi sabilillah. Dalam hadis ini bila kita sebut jihad adalah perang lawan orang kafir fi sabilillah. Jihad ialah bersungguh-sungguh serta mengerah segala kemampuan dan tenaga. Bila kata jihad ni tak boleh main-main. Jihad ni bukannya sambil lewa. Jihad adalah sepenuh tenaga, 100% untuk menegakkan agama Allah Ta'ala. Dengan sepenuh kemampuan, sama ada dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Apa yang mampu dilakukan, apa yang diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala, hendaklah dikeluarkan bagi mencapai menegakkan agama Allah Ta'ala. Seterusnya dalam hadis terdapat perkataan niat wa niyah. Niat adalah dari segi bahasa tujuan dan kehendak hati dengan sengaja. Kita dah bahas dalam hadis pertama. Dia kata niat ini adalah tujuan dan kehendak hati dengan sengaja. Hati itu memang nak buat, itu dikatakan niat. Hati itu adalah dia dengan sengaja. Memang ada niat untuk dilakukan bermula daripada hati dengan sengaja. Manakala pada istilah syarak pula, niat ialah tujuan dan kehendak hati dengan sengaja untuk melakukan sesuatu. Dalam syarak adalah bila kata niat ni dari segi syarak dalam Islam ialah tujuan dan kehendak hati dengan sengaja untuk melakukan sesuatu. Nak melakukan sesuatu itu bermula daripada hati. Memang tujuan dia daripada hati, kehendak dan niat dia daripada hati untuk melakukan suatu perkara itu dengan sengaja. Dalam keadaan tujuan dan kehendak itu beserta dengan melakukan sesuatu tersebut. Tidak sekadar hanya niat, tidak sekadar di dalam hati. Niat hendaklah disertakan dengan perbuatan. Itu disebut bahawa niat itu adalah bermula daripada hati dan diterjemahkan, dilaksanakan dengan perbuatan. Muqarranan bil fi'li. Dia adalah suatu yang terlintas di hati dan dilaksanakan dengan perbuatan. Itu niat. Seterusnya dalam hadis terdapat perkataan istunfirtu. Kamu semua diminta keluar untuk berjihad. Pada asalnya makna ungkapan nafara ila syai' ialah dia telah bersegera kepada sesuatu. Nafara ila syai', maknanya bila kata berjihad ini tidak boleh berlengah. Hendaklah bersegera, hendaklah dengan bersungguh-sungguh dan hendaklah dengan cepat dan pantas. Tidak lengah-lengah, tidak lekuk, lalai dan membuang masa. Baik. Jadi pengajaran hadis ini tuan-tuan, kita dapat lihat yang pertama sekali di dalam hadis ini, sahnya setiap amalan. Yang pertama sekali, apabila sebuah negara telah menjadi negara Islam, seperti yang berlaku dalam peristiwa Fathu Makkah, negara Mekah telah merdeka, dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi negara Islam selepas Daulah Islamiyah di Madinah. Penduduk tidak lagi wajib berhijrah ke negara lain. Jadi tak boleh lagi negara yang telah Islam, diperintah oleh kerajaan Islam, tidak boleh lagi keluar daripada negara tersebut pergi ke tempat lain. Sebab itu dalam peristiwa perjanjian sebelum berlakunya Fathu Makkah, antara syaratnya adalah mana-mana orang Islam
di Madinah yang pergi ke Mekah sebelum Fatu Mekah, maka dia tidak dibenarkan untuk balik ke Madinah. Tetapi mana-mana orang Mekah yang berhijrah ke Madinah, hendaklah dipulangkan semula ke Mekah. Jadi memang kalau kita tengok dari segi syarat ini tidak adil, tetapi ia adalah kesan yang amat besar dan paling baik kepada dakwah Islam. Itu adalah perjanjian yang berlaku sebelum Mekah menjadi negara Islam. Selepas Mekah berjaya dimerdekakan oleh Rasulullah SAW, berlaku peristiwa Fatu Mekah, maka orang Islam, umat Islam dalam negara Mekah, dalam negara Islam, tidak dibenarkan lagi keluar daripada Mekah. Tidak boleh keluar, tidak ada hijrah lagi. Kalau sebelum tu boleh berhijrah, selepas Fatu Mekah tidak dibenarkan lagi berhijrah. Yang kedua, berhijrah dari tempat ataupun negara yang tidak membolehkan seseorang melaksanakan perintah agama Islam tetap wajib jika negara itu sebuah negara kafir. Apakah hukum bagi orang Islam yang duduk dalam negara kafir? Bolehkah dia keluar daripada negara orang kafir yang diperintah oleh pemerintah yang tidak beriman, yang kafir, untuk pergi ke negara Islam melaksanakan amalan-amalan, ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dalam agama Islam? Maka dalam kitab ini pengarang mengatakan hukumnya adalah wajib. Wajib bagi umat Islam yang duduk dalam negara kafir, diperintah oleh pemerintah yang tidak beriman, yang menghalang untuk dia buat kerja Islam. Tak boleh nak sembahyang, tak boleh nak puasa, tak boleh nak keluar zakat. Apa semua rukun Islam, amalan Islam tidak dibenarkan. Susah nak dilaksanakan, memang dihalang. Maka wajib bagi umat Islam yang berada dalam negara yang diperintah oleh pemerintah kafir keluar dan pergi kepada negara Islam yang memudahkan untuk melaksanakan ajaran-ajaran yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala di dalam agama Islam. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang beriman, yakni orang Islam, wajib bersedia untuk berjihad dan menyambut seruan jihad. Ini hukum, tuan-tuan. Berdasarkan hadis ini, ulama menyatakan semua orang Islam, terutamanya orang lelaki, bila kata berjihad, kerajaan, pemerintah negara Islam yang beriman kepada Allah Ta'ala, bila mengeluarkan arahan berjihad untuk berperang, jihad di sini adalah berperang antara negara Islam menentang negara kafir. Maka bila keluar arahan daripada pemerintah yang beriman, yang beragama Islam, maka hukum bagi rakyat melaksanakan jihad. Jihad di situ adalah fisabilillah, maka umat Islam wajib keluar jihad fisabilillah untuk menentang orang-orang kafir, dan hukum di situ adalah wajib. Hukum situ adalah wajib. Sebab itu macam kita sekarang ni yang tidak ada arahan, tidak ada perintah daripada kerajaan untuk pergi perang, untuk lawan orang kafir, maka kita adalah tidak ada kewajipan untuk jihad fisabilillah. Yang ada jihad di negara kita sekarang ini adalah jihad dari segi pendidikan, jihad dari segi ekonomi, jihad dari segi kemasyarakatan, jihad dari segi yang lain daripada jihad fisabilillah. Termasuk juga jihad fisabilillah, tetapi bukanlah perang untuk menentang orang-orang kafir. Tetapi ingat, kita perlu ingat, saya nak sebutkan dalam kuliah kita ini, bila ketika keadaan memerlukan, keluar sahaja arahan, seperti yang berlaku baru-baru ini, perang di antara Rusia dengan Ukraine. Perang antara Rusia dengan Ukraine. Rusia pun tidak, pemerintah dia tidak beriman, Ukraine pun tak beriman. Itu tak masuk fisabilillah. Tapi sekiranya berlaku kan antara negara Malaysia dengan negara lain, dia bukan Islam dengan Islam, tuan-tuan. Yang perang fisabilillah ini antara Islam dengan orang bukan Islam, orang kafir, maka itu adalah termasuk di dalam jihad. Maka kita bila keluar arahan, pemerintah mengeluarkan arahan untuk jihad fisabilillah menentang orang-orang bukan Islam, negara kafir, maka kita hukumnya adalah wajib untuk keluar
berjihad, terutama bagi orang lelaki. Bagi orang lelaki, jihad ini wajib bagi orang lelaki, diharuskan bagi orang perempuan. Jangan pula orang perempuan pergi perang, orang lelaki pula duduk rumah. Dah terbalik pula. Dia nyuruh je, menakut. Tak boleh, itu hukumnya haram, berdosa. Orang lelaki yang tidak keluar pergi perang tanpa alasan, kita tengok nanti, maka itu adalah hukumnya berdosa. Dia telah engkar kepada pemerintah Islam. Sebab itu jihad ini fisabilillah, dia tidaklah setiap masa. Ada ketika-ketikanya jihad fisabilillah itu hukumnya adalah wajib. Sekarang ni tidak lagi. Tetapi jika keadaan memerlukan, keadaan mendesak, kerajaan pihak berkuasa, pemerintah kita yang beragama Islam mengeluarkan arahan untuk jihad fisabilillah, maka hukum bagi umat Islam, kita yang beragama Islam, bagi orang lelaki, hukum berjihad adalah wajib. Jadi kita kena ada persediaan dan kena ada niat untuk berjihad. Jangan kita ni anggap sampai meninggal dunia, sampai mati, kita tidak akan ada berperang. Itu kita tidak tahu. Itu semua adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka persediaan itu perlu ada. Ini yang kita belajar daripada hadis nombor 3 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hukum berjihad fisabilillah antara orang Islam dengan orang kafir, bila arahan dikeluarkan oleh pemerintah kerajaan, hukumnya adalah wajib. Siapa yang tak keluar berjihad, terutamanya orang lelaki, hukum dia adalah berdosa. Ketika itu, bila arahan telah dikeluarkan oleh pemerintah kerajaan Islam, hukum jihad adalah wajib, sama hukumnya sembahyang, sama hukumnya puasa dalam bulan Ramadan, kerana arahan telah dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Baik tuan-tuan, jadi sedia. Kita dah belajar ni. Bila kita belajar, ada masanya kita perlu melaksanakan, mengamalkan apa yang telah kita, terutamanya orang muda. Dan kalau kita tengok dalam jihad, beberapa hadis dalam sirah Nabi SAW, yang keluar perang ni adalah orang-orang muda dan orang-orang tua. Kanak-kanak pun pergi perang. Jadi dia tidak terkecuali. Jihad fisabilillah ini bukan sahaja orang muda, orang tua tak perlu keluar. Sesiapa yang mampu di kalangan orang lelaki, maka dia perlu keluar untuk jihad fisabilillah. Melainkan ada pengecualian, kita akan tengok pada hadis yang akan datang. Seterusnya yang keempat, kewajiban berhijrah ke atas kaum muslimin berakhir dengan kemenangan Rasulullah SAW dan umat Islam menguasai Makkatul Mukarramah. Ini adalah kemuncak kepada jihad fisabilillah yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Ingat tuan-tuan, sebab itu kita kata jihad fisabilillah ini adalah perkara yang besar. Kalau kita tengok kepada segi akal logiknya, Nabi orang Mekah. Kenapa Nabi nak memerdekakan Mekah? Kenapa Nabi perlu berjihad untuk melakukan Fathu Makkah? Kerana Mekah sebelum peristiwa Fathu Makkah diperintah oleh pemerintah pihak berkuasa yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Maka perjuangan untuk memerdekakan negara daripada pemerintah, pemimpin yang tidak beriman, yang tidak Islam, ditukar kepada yang beriman dan beragama Islam, itu adalah suatu jihad yang wajib. Sebut tuan-tuan, ia adalah jihad yang wajib. Dan Nabi telah berjaya melakukan kemuncak daripada jihad Rasulullah SAW adalah peristiwa Fathu Makkah. Ingat tuan-tuan, sebelum Fathu Makkah ni, selepas daripada Nabi menegakkan daulah Islamiah di Madinah, bukannya lepas dia tegakkan negara Islam di Madinah, Nabi balik ke Mekah, Nabi membuka Mekah. Tidak. Berlakunya peperangan Badar, berlakunya peperangan Uhud, berlakunya peperangan Khandaq, berlakunya beberapa siri peperangan yang mengakibatkan banyak terkorban syahidnya para sahabat yang berjuang untuk menentang orang kafir yang mati syahid fisabilillah. Sebelum peristiwa Fathu Makkah ini, bukannya ia dapat dengan percuma. Walaupun Nabi orang Mekah, walaupun nak balik ke Mekah, nak merdeka ke Mekah, dia bukan dengan percuma, tetapi dia adalah dengan keringat,
darah dan harga yang terlalu mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu kita jangan mimpi untuk kita ni berjuang Islam mudah saja. Kita datang masjid, sebab itu sekiranya tidak ada jihad untuk perang dalam menentang orang kafir, orang bukan Islam, maka jihad kita adalah untuk datang solat berjemaah. Ini jihad. Jihad kita datang majlis ilmu, kuliah. Jihad kita adalah melakukan kebaikan dalam masyarakat, bersosial. Jihad kita adalah menegakkan hukum-hukum Allah Ta'ala. Maka di situ adalah apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini makna jihad. Kita ni kadang-kadang faham jihad ni perang lawan orang kafir. Yang lebih besar daripada itu yang telah dibuktikan, ditunjukkan oleh Nabi adalah sehingga berlakunya peristiwa Fathu, dan hebatnya peristiwa Fathu Makkah ini tuan-tuan, di mana tidak ada seorang pun di kalangan kafir musyrik Mekah yang menentang tentera Islam yang masuk ke dalam Mekah. Dalam keadaan tentera Islam yang begitu ramai masuk dengan memakai pakaian ihram, yang Nabi dah pesan sebelum masuk ke dalam Mekah itu, sekiranya ada orang-orang tua jangan diapa-apakan. Orang-orang tua, kanak-kanak, orang perempuan, orang-orang yang berlindung di dalam Kaabah, orang-orang yang berlindung di dalam rumah Abu Sufyan, pembesar kafir Quraisy, jangan diapa-apakan. Jangan. Jadi sebab itu dalam peristiwa Fathu Makkah ini dia berlaku dengan begitu mudah. Berlaku dengan begitu mudah, tidak ada penentangan, hanyalah berlakunya insiden ataupun peristiwa yang kecil sahaja, tetapi tidaklah mengakibatkan kematian dan pengorbanan jiwa. Ini yang kita nampak betapa berjayanya hasil jihad yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, jihad dapat meneguhkan agama Allah Ta'ala. Tujuan kita berjihad, tujuan perang fi sabilillah, menentang orang kafir ini adalah untuk li'ila kalimatullah hiyal uliya, menegakkan kalimah agama Allah Ta'ala yang paling tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu adalah tinggi dan dia tidak ada yang lebih tinggi. Paling tinggi adalah Islam, tidak ada yang lebih tinggi daripada agama Islam. Sebab itu jihad adalah untuk menegakkan Islam. Sebab itu jihad adalah untuk merintah Islam di dalam sesebuah negara. Itu makna jihad fi sabilillah. Hasil daripada jihad, tertegaknya negara Islam, tertegaknya kekuasaan pemerintah Islam, tertegaknya pemerintah Islam. Sebab itu berdasar dalam hukum Islam yang telah ditunjukkan oleh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang berlaku ketika jihad ialah Nabi pesan pada tentera Islam, panglima-panglima Islam, bila pergi berjihad kepada negara-negara yang kafir, yang tidak Islam, maka hendaklah disampaikan dakwah dulu. Disampaikan dakwah. Ajak kepada pemerintah yang tidak beriman itu supaya beriman kepada Allah. Itu dulu panglima Islam yang pergi. Kalau kita tengok pergi ke Parsi, pergi ke Rom, pergi ke negara-negara yang tidak Islam, bukan terus perang saja tuan-tuan, tetapi di dakwah dia ajak kepada pemerintah itu beriman kepada Allah. Ajak dia masuk Islam. Ajar dia mengucap. Sekiranya pemerintah yang kafir itu menerima dakwah Islam, dia mengucap dua kalimah syahadah, dia nak beriman, maka selesai, tak ada masalah. Sama kedudukan antara kita dengan negara yang telah menerima Islam. Sebab tentera Islam pun Islam, yang negara sebelum itu kafir, pemerintah dia telah beriman, maka dikira telah sama-sama Islam dan beriman kepada Allah Ta'ala. Tidak ada lagi perang, tidak ada lagi jihad fi sabilillah. Itu yang pertama sekali. Sekiranya tidak diterima, tak mau beriman, tak mau mengucap, tak nak masuk Islam, maka pergi kepada yang kedua. Kita masuk kepada langkah kedua, iaitu tentera Islam, panglima Islam akan menawarkan supaya pemerintah negara yang tidak Islam tu, yang tak beriman,
Kalau dia tak nak masuk Islam, tak apa, kita tak boleh paksa. Dia takkan paksa dia masuk Islam. La ikraha fid din. Orang kafir dia tidak dipaksa untuk masuk Islam. Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Kamu orang kafir tak nak masuk Islam, tak apa, tetapi kamu kena tunduk kepada negara Islam dengan kamu perlu membayar cukai, dipanggil jizyah. Itu yang kedua. Kamu boleh terus tidak beriman, kamu boleh terus tak nak Islam, tapi kamu kena tunduk bawah kerajaan Islam, kena bayar cukai yang dipanggil jizyah. Sekiranya yang kedua ini diterima, pemerintah yang tidak Islam itu, pemerintah kafir itu bersetuju, maka itu dikira telah selesai. Dan tidak akan ada peperangan di antara tentera Islam dengan orang-orang kafir ataupun kerajaan kafir berkenaan. Sekiranya yang pertama pun ditolak, masuk Islam pun tak nak. Yang kedua pun ditolak, tunduk kepada kerajaan Islam pun tak nak, bayar cukai kami pun tak nak. Kan? Maka yang ketiga tidak ada pilihan lain, iaitulah perang fi sabilillah. Begitu tuan-tuan. Maknanya bukannya terus saja perang, tetapi ada peringkat-peringkat yang terlalu jauh. Peluang-peluang untuk orang-orang kafir itu, Islam tidaklah ditegakkan dengan mata pedang. Bukanlah agama Islam ini memerintahkan untuk membunuh orang kafir, bukan. Tetapi Islam adalah agama dakwah. Islam mengajak kepada orang kafir supaya masuk Islam. Itu pertama. Sekiranya mereka tak nak masuk Islam, mereka kena tunduk kepada negara, kena tunduk kepada pemerintah Islam, kerajaan Islam dengan membayar cukai ataupun dipanggil jizyah. Kiranya masuk Islam pun tak nak, tunduk kepada kerajaan Islam pun tak nak, bayar cukai tak nak, maka tidak ada pilihan melainkan perang. Melainkan ini adalah hukum Islam. Ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kita perlulah bersedia untuk berjihad fisabilillah, menegakkan perintah dan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu. Seterusnya pengajaran hadis yang keenam ialah yang kelima tuan-tuan. Jihad dapat menegurkan agama Allah. Berhijrah tetap diwajibkan sepanjang masa apabila keadaan memaksa. Baik itu hukum jihad adalah wajib, dan hijrah ini dia hukumnya tidak berubah. Memang apabila pemerintah Islam itu berkuasa, kerajaan yang memerintah itu adalah pemimpin yang beriman kepada Allah Ta'ala, maka tidak ada kewajipan untuk hijrah. Tetapi sekiranya keadaan berubah, tiba-tiba negara ditawan, pemerintah telah berubah kepada pemerintah yang tidak beriman, telah bertukar kepada pemerintah yang kafir, yang derhaka kepada Allah, maka hukum pada ketika itu adalah wajib. Yang ini kita takut berlaku dalam negara kita. Kita takut, walaupun hari ini yang memerintah adalah orang Islam, tetapi dengan sistem demokrasi, dengan sistem yang diamalkan pada hari ini, dan dalam keadaan umat Islam yang berpecah belah. Kita ramai, tetapi kita berpecah belah, kita tidak bersatu padu, kita berebut kuasa, kita bertelingkar. Akhirnya nanti orang-orang bukan Islam, orang kafir berjaya mengambil peluang, bijak mengambil tindakan yang betul. Akhirnya mereka menang. Dalam pilihan raya dia menang. Dalam pilihan raya nanti dia jadi pemerintah, dia jadi ketua. Ini adalah suatu yang tak sepatutnya berlaku, tapi boleh jadi akan berlaku. Apabila pemerintah yang tidak beriman, yang bukan Islam jadi ketua negara, maka pada ketika itu sekiranya dia menghalang untuk rakyat menegakkan beramal dengan Islam, sembahyang tak boleh, puasa Ramadan tak boleh, zakat apa semua tidak dibenarkan, maka pada ketika itu umat Islam wajib keluar daripada negara, pergi kepada negara Islam yang lain untuk beramal dengan amalan-amalan Islam. Sebab tu tuan-tuan, kita perlu faham bahawa Islam ini adalah syariah wad daulah. Syariat ini ditegakkan oleh pemerintah. Syariat ini, agama ini adalah ditegakkan dengan yang disebut iqamatuddin wa siyasatud dunya bih. Islam ini tegakkan agama, tegakkan Islam, dan urus tadbir negara, tempat tanah air kita dengan agama Islam. Islam tidak dapat dilaksanakan
tanpa pemerintah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila kita belajar daripada hadis ini, kita tidak boleh memisahkan antara Islam dengan jihad fi sabilillah, Islam dengan pemerintah, dan Islam dengan kekuasaan. Jangan ada pemisahan antara Islam dengan politik. Tu saya kena sebut. Sebab ini adalah amalan sunnah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Kerana Nabi juga berpolitik. Nabi menjadi ketua negara. Nabi menentang, Nabi menyebarkan agama Islam sehingga empayar Islam telah berkembang selepas kewafatan Rasulullah SAW, semasa Khalifah Sayyidina Abu Bakar, Khalifah Sayyidina Umar, hinggalah ke perbatasan Rom dan Parsi. Empayar Rom, empayar Parsi yang sebegitu kuat telah runtuh, tumbang dan berjaya ditawan oleh kerajaan Islam, pemerintah Islam di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Jadi sebab itu tuan-tuan, jangan kita jadi orang Islam yang lemah. Jangan kita faham Islam ni hanyalah dalam negara kita. Islam ni duduk begitu, tidak. Tetapi Islam ini adalah ke syariah dan kekuatan pemerintahan dan negara serta daulah. Seterusnya yang keenam, umat Islam wajib tampil ke medan jihad apabila mereka dikehendaki berbuat demikian. Sebab itu kita dah sebut tadi, hukum berjihad bila keluar arahan daripada pemerintah negara, dia perintah kepada rakyat untuk keluar berjihad, maka hukum jihad fisabilillah pada ketika itu adalah wajib. Wajib kena keluar, terutamanya orang lelaki. Kalau dia tidak keluar, maka hukum dia adalah berdosa. Di dalam kitab Nuzhatul Muttaqin ada disebutkan antara pengajaran hadis, apabila hijrah dari sebuah negara Islam ke sebuah negara Islam yang lain adalah tidak wajib. Sebab kita dah Islam. Macam negara kita sekarang ni, kita dah Islam. Jadi rakyat Malaysia ni, orang kita, orang Melayu, tak perlu, tak wajib hijrah ke tempat lain. Nampak? Maka perbuatan meninggalkan negara Islam dan berhijrah ke negara kufur untuk tinggal di sana. Ada tak orang Malaysia yang dia tinggalkan Malaysia, dia pergi kat negara orang kafir? Ada tak tuan-tuan? Ada. Ini disebut dalam kitab Nuzhatul Muttaqin. Sepatutnya tak boleh. Kita dah ada negara Islam, pemerintah kita dah Islam. Tetapi ada di kalangan rakyat Malaysia ni, orang Melayu ke orang Islam, dia tinggalkan negara kita, pergi tempat negara kafir pula. Dia kata gaji kat sini murah, sana mahal. Dia kata duduk kat sini makan tak kenyang, makan sana lagi banyak. Hukumnya adalah berdosa. Hukumnya adalah haram. Kita wajib duduk tinggal tetap di dalam negara Islam, di mana kita bebas untuk beramal dengan ajaran-ajaran Islam. Kalau itu berlaku, ini disebut dalam kitab Nuzhatul Muttaqin. Kalau berlaku juga orang Islam tinggalkan negara Islam, dia pergi negara kafir, pergi negara yang kufur, kerana menyukainya dan mahu tinggal berjiran dengan penduduknya yang kafir. Dia suka pada negara kafir, dia nak berjiran dengan orang kafir, nanti boleh baik. Dia suka, minat sangat dengan orang kafir, dan dia tak suka pula dengan orang Islam. Ini ada berlaku di kalangan orang Islam. Dia tidaklah keluar Islam, tetapi dia lebih menyukai tempat negara orang kafir berbanding dengan negara Islam. Mungkin dia suka dengan nilai wang ringgitnya, mungkin dia suka dengan cara hidupnya yang bebas, mungkin apa-apalah. Kalau itu berlaku, adalah suatu perkara yang dilarang oleh syarak. Islam tidak membenarkan. Tak boleh sewenang-wenangnya orang Islam yang dia tu beriman, dia keluar, dia tinggalkan negara Islam untuk dia jadi orang kaya ke, untuk dia hidup bebas ke, dia pergi pindah ke negara orang kafir. Tak boleh. Ini kena faham. Ini banyak berlaku dalam negara kita. Kadang-kadang yang duduk dekat Amerika, yang duduk dekat Jerman, duduk lagi cerdik tuan-tuan. Kita duduk kat sini ni cerdik juga, tapi lagi cerdik yang sana, yang pergi pindah tu. Sebab mereka nak kepada keuntungan, mereka nak kepada hasil sumber gaji yang lumayan. Ini masalah, sehingga sanggup meninggalkan negara Islam. Maka hukumnya adalah dilarang oleh syarak, hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah, kalau ada saudara mara kita, panggil dia balik.
Panggil dia balik. Wajib dia balik kepada negara Islam untuk dia beramal, untuk dia berjihad, untuk dia teruk tegakkan ajaran-ajaran Islam di dalam negara kita. Ini merupakan salah satu musibah yang menimpa umat Islam pada zaman ini. Ini disebut dalam kitab Nuzhatul Muttaqin. Dalam hadis ini pengajaran kita ambil, ini sepatutnya tak berlaku. Inilah malapetaka yang berlaku kepada negara-negara Islam. Banyak cerdik pandai, cendekiawan, orang-orang yang profesional, mereka yang alim ulama, tinggalkan negara Islam, pergi negara kafir. Kadang-kadang nak dibunuh dalam negara Islam. Kadang-kadang mereka ini dihalang, disekat. Mereka tinggalkan negara Islam, pergi ke negara. Maka wajib tetap duduk di dalam negara Islam. Jadi malanglah apabila mereka-mereka yang hebat, mereka yang berilmu, mereka yang cerdik pandai ini, yang berkepakaran tinggi, meninggalkan negara Islam, lalu dia duduk di negara yang tidak Islam, negara pemerintahnya yang kafir. Dia menguntungkan negara kafir, memajukan negara yang bukan Islam. Maka ini adalah dilarang dalam Islam. Wajib umat Islam tetap tinggal dalam negara Islam, memajukan negara Islam, menguntungkan umat Islam dan mengutamakan Islam. Meninggalkan negara kafir, meninggalkan orang-orang kafir dan tidak berbuat baik, tidak menanam jasa kepada orang kafir. Wajib berbakti, wajib menegakkan dan berjasa kepada orang Islam, negara Islam dan tempat yang diperintah oleh pemerintah yang beragama Islam. Jadi tuan-tuan, ini adalah suatu yang jelas. Khususnya melibatkan pemindahan modal perniagaan dan dana pelaburan. Adalah yang berlaku. Kan? Orang berniaga, dia berniaga dalam negara kita ni, dia tak untung sangat. Kalau dia berniaga dengan negara kafir, lagi banyak untung. Jadi dia tinggalkan berniaga dalam negara kita, dia pergi berniaga dekat negara kafir. Walaupun untung di negara kafir, tetapi dia diharamkan tinggal negara Islam. Tak boleh. Tak boleh dia tinggalkan negara Islam, dia tak nak berniaga dalam negara Islam kerana tak untung, lebih untung dalam negara kafir. Wajib dia tetap dalam negara Islam. Walaupun untung banyak mana pada dalam negara kafir, maka dia tidak boleh berniaga, tidak boleh tinggalkan Islam, pergi kepada negara kafir, tak boleh. Ada yang dia keluar pelaburan, tinggalkan berlabur dalam negara Islam, pergi melabur dekat negara orang kafir, tak boleh. Wajib tetapkan berniaga, wajib tetapkan perkhidmatan pelaburan di dalam negara Islam. Tuan-tuan, ini disebut dalam kitab Nuzhatul Muttaqin. Serta penghijrahan pemikir Islam ke negara kafir. Ada yang menjadi pensyarah, ada yang menjadi pakar-pakar ilmuwan, akademik, profesional seumpamanya. Yang dia pergi ke negara orang kafir, dia mengajar orang kafir, sehingga menyebabkan orang kafir jadi cerdik pandai. Ini kadang-kadang berlaku, tuan-tuan. Ada yang berlaku di kalangan orang Islam yang ditinggalkan negara Islam, lalu dia pergi ke negara orang kafir, dia mencurahkan ilmu, mencurahkan kemahiran, mencurahkan kekuatan dia kepada orang-orang bukan Islam, negara kafir, sehingga menguntungkan negara kafir, memajukan negara kafir, menguatkan negara kafir, menyebabkan negara Islam pula jadi lemah. Orang Islam pula jadi ketinggalan, orang Islam pula jadi rendah. Ini hukumnya haram dalam Islam. Wajib kita mengutamakan orang Islam, negara Islam, tempat pemerintah Islam, rakyat ni, saudara mara kita ni, keluarga kita yang Islam. Jangan gila kepada harta, jangan gilakan dunia, jangan tamakkan, sehingga kita tinggalkan Islam, kita pergi kepada orang yang bukan Islam. Ini yang perlu kita faham, yang kita kena belajar daripada hadis yang ketiga. Seterusnya, tuan-tuan, yang ketujuh disebut melakukan kebajikan dan berniat dengan bersungguh-sungguh untuk melakukan amal bakti adalah termasuk dalam pengertian hijrah. Hijrah ini tidaklah hanya kita pindah daripada suatu tempat ke suatu tempat yang lain. Bukan itu hijrah saja. Hijrah ini adalah kita buat benda baik, kita niat betul-betul, kita laksanakan dengan bersungguh-sungguh untuk memajukan negara, memajukan umat Islam, meninggikan kalimah undang-undang agama Allah Subhanahu wa taala. Itu juga adalah termasuk dalam konteks hijrah. Termasuk juga dalam jihad fi sabilillah. Seterusnya, tuan-tuan, kita masuk kepada hadis yang keempat.
Wa an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ghazah faqala inna bil Madinah la rijalan masirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajr rawahu Muslim. Yang bermaksud daripada Abu Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu an katanya, semasa kami di dalam peperangan Tabuk, Nabi ada bersabda. Ini hadis yang keempat ni tuan-tuan adalah berkaitan dengan perang Tabuk. Jadi kata sahabat ni, Nabi ada bersabda, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang sahabat yang tidak dapat menyertai peperangan kerana sakit. Masa tu Nabi pergi perang Tabuk dengan tentera Islam dengan para sahabat. Jadi Nabi bergerak ke medan perang, sahabat ikut. Ada beberapa orang sahabat yang dia tidak dapat bersama, tak ikut berperang, tak ikut berjihad fisabilillah bersama dengan pasukan tentera Islam yang dipimpin oleh Nabi SAW. Kenapa? Kerana sakit. Kerana sakit. Itu yang kita panggil udhur syar'i. Jadi orang sakit dia tidak dibenar. Apalah, dia sakit dia tak payah pergi perang. Bukan sakit yang pura-pura. Ni bukan sakit tipu-tipu. Ataupun dia kata demam kura-kura macam-macam. Dia tidak. Yang ini sakit, betul-betul sakit. Maka orang yang sakit dipanggil udhur syar'i, maka dibenarkan dia tidak pergi perang. Dia boleh, orang lain pergi perang, dia kena tinggal sebab dia sakit. Macam mana orang sakit nak pergi perang? Dia pun tak larat, dia pun tak kuat. Dia pun nanti dah sakit, belum pergi perang sampai tengah jalan dah mati. Ini tidak diperintahkan dalam Islam. Islam bukanlah agama memberat-beratkan. Islam bukanlah agama menyusahkan. Kalau awak sihat, pergi perang. Awak berkemampuan, pergi jihad fisabilillah. Tapi kalau sakit, kalau tidak mampu, kalau bermasalah, maka duduk di rumah, tinggal. Kemana kamu berjalan dan lembah mana sahaja kamu harungi, mereka tetap bersama kamu. Nabi dalam hadis ini menyatakan, orang yang sakit tu, ni yang sakit saja, yang tak sakit tak masuk tuan-tuan. Yang tak sakit dia duduk kat rumah, yang tak sakit dia nyuruk-nyuruk, yang sakit lari. Ini semua adalah tidak termasuk di dalam uzur syar'i. Ini Nabi kata yang sakit, yang uzur syar'i, yang dia tak dapat pergi perang. Nabi kata mana sahaja tentera Islam pergi ke medan jihad, pergi ke naik bukit, turun lembah, mana-mana sahaja tentera Islam pergi keluar berjihad, orang-orang yang sakit tu, yang udhur syar'i di rumah, sebenarnya dia tetap bersama dengan tentera Islam di dalam medan jihad. Kedudukan dia, pahala dia sama. Orang yang sakit di rumah, pahala dia sama dengan tentera Islam yang bergerak berjuang di medan jihad fisabilillah. Pahala tuan-tuan. Tapi kalau yang dia tak pergi perang kerana dia menyuruh, kerana dia menipu, kerana dia takut, maka itu tidak ada pahala, bahkan dia berdosa. Baik. Menurut satu riwayat lain, mereka tetap berkongsi pahala bersama-sama dengan kamu. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Jadi pahala orang yang pergi perang, banyak mana pahala orang pergi perang, samalah pahala yang sama juga banyaknya kepada orang yang tak dapat pergi perang kerana sakit atau dipanggil udhur syar'i. Okey, ni kita kira pahala tuan-tuan. Jadi kita dah belajar hadis ni, jangan lepas ni semua nak minta sakit pula. Asal perang je dia pun minta sakit, cari penyakit, dia pun kena sakit. Macam puasa kan, asal Ramadan je gastrik, asal Ramadan je gastrik. Ini bukan gastrik. Ini kang cakap sekarang parah pula kan. Ini tak betul. Gastrik ni bukan mesti bulan Ramadan. Maknanya kalau gastrik, sebelum Ramadan pun digastrik, tambah-tambah raya lagi kuat gastrik, tu betul gastrik. Ini 2-3 hari nak Ramadan, dah datang gastrik. Ini bukan gastrik. Ni kan kita kata parah pula kan. Jadi itu tak betul. Jangan. Kita penyakit ni dia bila-bila pun dia kena. Bukan hanya waktu-waktu tertentu. Bila nak Ramadan masa itulah dia sakit. Kalau tidak Ramadan kau main cergas pula engkau.
Naik 7 petala langit pun boleh turun balik. Asal tak Ramadan. Tapi bila Ramadan, alamak, buka mulut pun bayar. Astaghfirullahalazim. Sama juga dalam penyakit bila nak jihad. Sebelum jihad kau main kuat lagi. Ada masuk kebun lah, panjat pokok kelapa sawit pun boleh. Bukan turun tandan, panjat pokok kelapa sawit boleh. Tebang pokok getah pun boleh. Tapi bila kata perang, aduh, dia dah sakit. Dah macam-macam penyakit, dah nak gebah, dah nak mati pun ada. Itu sebenarnya bukan sakit. Ini masalah ni, masalah iman. Ini kita sebut masalah iman. Dia tak yakin. Dia tidak takut, tidak bertakwa kepada Allah Ta'ala. Jangan jadikan penyakit sebagai alasan. Saya sebut tuan-tuan, penyakit bukan alasan untuk kita tinggalkan kewajipan, kefarduan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Kalau dah betul-betul penyakit tak apa. Tapi buat-buat sakit ni ataupun saja cari penyakit berlakon-lakon tak boleh. Itu hukumnya adalah haram. Baik tuan-tuan. Dan di dalam hadis itu ada disebut Al-Ansari. Dalam hadis itu disebut Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Al-Ansari yakni orang Ansar. Perkataan Al-Ansari ialah kata nama nisbah kepada Al-Ansar. Kata nama tunggalnya ialah Nasirun dengan erti penolong. Menurut kaedah asal dalam ilmu nahwu ataupun bahasa Arab, kata nama nisbah dibentuk daripada kata nama tunggal. Maka sepatutnya kata nama nisbah bagi Al-Ansar ialah Nasiri, bukannya Ansari. Tetapi kata nama nisbah Al-Ansari dibentuk daripada kata nama jamak, yakni ramai, bukannya daripada kata nama tunggal, kerana kata nama jamak tersebut dengan sebab kebiasaan penggunaan telah menjadi kata nama khas bagi orang-orang yang telah menolong, membantu dakwah perjuangan jihad Rasulullah SAW dan agama Islam. Maka kata nama Al-Ansari itu dinisbahkan kepada kata nama khas tersebut. Seterusnya dalam hadis terdapat perkataan fi ghazah, iaitu dalam satu peperangan, perang Tabuk yang berlaku pada tahun ke-9 Hijrah. Perang Tabuk ni tempat dia dekat dengan Rom. Dekat dengan Rom. Dia hari ini adalah Syam ataupun Palestin, Beirut, tuan-tuan, di Timur Tengah sana. Jadi dahulunya dia adalah Tabuk ni, dia Syam tu adalah di bawah takluk kerajaan Rom. Jadi perang Tabuk ini berlaku antara kerajaan Islam pimpinan Rasulullah SAW dengan orang kafir yang mana kerajaan itu adalah kerajaan Rom. Jadi perang Tabuk ni berlaku pada musim panas dan perjalanan yang jauh perang Tabuk ini. Dan orang-orang munafik memberi alasan. Orang munafik ni dia tak ada penyakit, tak ada masalah. Dia beri alasan rumah dia tak ada orang nak jaga. Dia bagi alasan lah dia ni sibuk, dia ni macam-macam alasan yang diada-adakan, bukan yang sebenar. Maka ini Allah Ta'ala sebut orang munafik. Ada beberapa orang beriman yang sengaja melengah-lengahkan, sengaja melewat-lewatkan untuk pergi berperang, akhirnya tertinggal dan tidak menyertai perang Tabuk. Dalam sirah disebut antaranya sahabat bernama Ka'ab bin Malik. Beberapa orang yang dia bila Nabi balik, Nabi tanya, Ka'ab, kenapa kamu tak keluar perang? Ka'ab mengaku dia salah. Memang sebab dia sengaja lewat, dia lalai, dia leka, akhirnya dia mengaku salah dan minta ampun kepada Rasulullah SAW. Nabi tak ampunkan, sehingga Allah Ta'ala menjatuhkan hukuman kepada Ka'ab bin Malik dan beberapa orang sahabat dia yang sama kes dengan dia. Dalam tempoh kita sebut, iaitu dipulaukan. Dia tak boleh bergaul, dia tidak boleh berjual beli, dia tidak boleh berhubung dengan orang-orang ramai selama dalam riwayat menyebutkan 4 bulan. 4 bulan 40 hari. Lama tuan-tuan. Akhirnya dengan begitulah ujian, hukuman yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, berjaya dihadapi oleh Ka'ab bin Malik dan beberapa orang sahabat dia, lalu taubat dia diterima oleh Allah Ta'ala. Itu yang beriman saja. Yang munafik, dia tidak ada taubat dan itu akan ditentukan di hadapan Allah Ta'ala di hari akhirat kelak. Baik itu tuan-tuan, kita hidup ni orang Islam, ada yang beriman, ada yang munafik dan ada yang kafir. Yang beriman, kalau dia betul, dia tidak dihukum. Yang beriman, kalau dia salah, dia kena dihukum. Itu kita dalam Islam. Orang munafik, dia menipu, dia pura-pura, dia bohong,
maka dia lepas di dunia, dia akan dihukum di hari akhirat. Orang kafir dunia, kita akan tentang orang kafir. Orang kafir ni di dunia pun kita akan tentang, di akhirat pun dia akan dihukum oleh Allah Ta'ala dengan dimasukkan ke dalam neraka Allah Ta'ala. Seterusnya, syarikukum fil ajr, iaitu dalam hadis menyatakan mereka telah berkongsi dengan kamu semua pada pahala. Maksudnya ialah mereka turut mendapat pahala jihad yang sama seperti pahala jihad kamu, walaupun mereka tidak keluar bersama kamu. Kongsi, orang berkongsi ni tuan-tuan, orang bersyarikat. Walaupun orang berkongsi ni ada yang kerja, ada yang tak kerja. Orang berkongsi kan, dia bersyarikat. Ada yang keluar modal, ada yang kena bekerja. Yang keluar modal ni, dia keluar modal, dia tak payah kerja tuan-tuan. Tapi bila untung, kena bagi sama. Kan? Orang bersyarikat ni berkongsi, untung sama. Kerja ke tak kerja ke, sebab dia dah berkongsi, maka untung sama. Macam itulah pahala yang dikongsikan oleh tentera Islam yang berjihad fisabilillah dengan orang Islam yang uzur syar'i, sakit, tak dapat keluar berjihad. Pahala dikongsi bersama. Seterusnya ada perkataan aqwaman, iaitu beberapa orang lelaki, kerana perkataan al-qaum yang merupakan kata nama tunggal bagi aqwam adalah khusus bagi orang lelaki. Jadi perang ni adalah hukumnya adalah bagi orang lelaki. Orang perempuan tidak diwajibkan. Tapi kalau dia pergi tak ada masalah. Yang masalahnya orang perempuan nak sangat pergi, semangat. Orang lelaki penakut. Orang lelaki tak nak pergi. Ini tak boleh. Jadi orang lelaki jangan buat malu. Ini masalah tuan-tuan. Kadang-kadang datang masjid, ada jemaah. Orang perempuan lebih ramai daripada orang lelaki. Orang lelaki sembahyang kat rumah, orang perempuan pula beri datang masjid. Jadi itu sepatutnya tidak berlaku. Seterusnya, sya'ban, iaitu jalan bukit. Ia dibaca dengan baris bawah yang huruf sin. Pada huruf sin maknanya ialah jalan bukit. Jadi tentera Islam ni ada naik bukit, ada turun lembah, apa semua. Dan seterusnya adalah wadi, yakni lembah. Dalam Al-Qamu disebut bahawa al-wadi ialah alur ataupun lurah yang terdapat di antara bukit-bukit atau tanah-tanah tinggi dan merupakan tempat air mengalir. Jadi ada tentera Islam ni bila pergi perang, ada dia pergi tempat yang tinggi, bukit ataupun gunung, ada dia pergi tempat yang rendah, lurah, ataupun tempat yang bukit yang berair ataupun tanah yang rendah. Kemudian tuan-tuan, pengajaran daripada hadis yang pertama sekali, orang-orang yang tidak keluar berjihad kerana uzur syar'i, sakit, sakit yang memang dia ni bukan pura-pura, betul-betul sakit, dia tak dapat pergi perang, akan diberi ganjaran sama pahalanya seperti orang yang keluar jika benar niat dan keazaman mereka untuk berjihad. Walaupun pahala dia sama, syarat dia orang yang sakit dia tetap kena berniat untuk pergi berjihad. Jangan dia sakit dia tidak berniat. Dia sakit dia duduk diam sahaja. Dia yang sakit juga kena niat untuk keluar berjihad. Tetapi oleh kerana dia sakit, dia tak dapat keluar berjihad, maka dia duduk di rumah. Pahala dia oleh kerana dia telah berniat, pahala dia sama dengan orang yang keluar berjihad perang fisabilillah. Dan dia ada keazaman yang kuat. Maknanya kalau dia sihat, katalah hari ni demam, besok dia baik. Dia masa dah sihat, masa dah baik, penyakit dia dah hilang, maka dia kena keluar berjihad. Orang sakit sahaja boleh cuti perang. Orang sihat tidak ada cuti perang tuan-tuan. Macam juga cuti kerja. Orang sakit sahaja cuti kerja. Orang sihat ada cuti kerja. Boleh ambil cuti, tapi hukum tak ada. Orang sihat kena kerja, wajib kerja. Yang sakit sahaja yang boleh cuti. Yang kedua, setiap orang Islam mempunyai tanggungjawab dalam berjihad, dan sekurang-kurang martabat jihad adalah niat. Jadi hukum jihad dalam Islam adalah wajib. Semua orang Islam wajib berjihad dan berniat untuk berjihad. Paling kurang jihad adalah niat. Niat kena ada. Walaupun kita tidak perang fisabilillah, walaupun kita tak keluar perang menentang orang kafir, tetapi dalam hati kita kena ada niat untuk kita keluar berjihad fisabilillah menentang orang kafir. Sebab itu dalam hadis Nabi sebut kan, sesiapa yang dia mati
dia mati, tidak ada dalam hati dia niat untuk mati syahid, untuk dia keluar jihad fisabilillah, maka mati dia adalah mati jahiliyah. Mati jahiliyah ni maknanya mati orang yang iman dia tak sempurna. Ada ulama kata orang yang mati tidak beriman. Jadi sebab itu kita walaupun tidak pergi perang, walaupun tidak ada arahan, tetapi tetap dalam hati kena ada niat untuk keluar jihad fisabilillah. Kena ada niat juga. Jadi itu niat penting. Seterusnya yang ketiga, niat mempunyai peranan kedudukan yang tinggi dalam suatu amal kebajikan. Jangan kita tinggalkan niat dalam apa setiap amalan yang kita lakukan, terutamanya perkara-perkara yang baik. Kita niat lillahi ta'ala. Sahaja aku makan kerana Allah, sahaja aku pergi masjid kerana Allah, sahaja apa-apa kita buat yang kebaikan, kena niat kerana Allah Subhanahu. Kerana niat itu adalah kepuncak segala ibadah. Seterusnya yang keempat, orang yang uzur, yakni sakit, uzur syar'i, yang berniat menyertai peperangan akan juga mendapat pahala seperti orang yang pergi berperang. Jadi dia sakit, dia tak dapat pergi perang, tapi dia niat nak pergi berperang jihad fisabilillah. Pahala dia sama dengan orang Islam, tentera Islam yang keluar jihad fisabilillah. Orang yang sakit, dia tak dapat pergi kerja, dia cuti. Pahala orang yang pergi kerja sama juga dapat pahala pada orang yang sakit. Tapi kalau dia tak niat, dia sakit, alhamdulillah, seronok dia dapat cuti. Dia sakit, dia tak ada niat nak pergi kerja pun. Sebab dia kata dia sakit, dia memang tak ada niat, maka dia tak dapat pahala. Ini beza tuan-tuan, orang yang ada niat dengan orang yang tak ada niat. Orang yang niat, bila dia sakit, dia niat nak pergi perang. Dia sakit, dia niat nak pergi kerja. Walaupun dia tak pergi perang, walaupun dia tak pergi bekerja, tapi dia ada niat kerana Allah Ta'ala, dia dapat faham. Tapi kalau dia tak ada niat, dia sakit, dia tak ada niat nak pergi perang, dia sakit, dia tak ada niat nak bekerja, dia tak ada pahala. Dapat cuti lah, cuti saja. Jangan kita rugi dari segi pahala. Dan yang terakhir tuan-tuan, yang terakhir, orang yang uzur syar'i dikecualikan daripada mengerjakan kewajipan-kewajipan yang tertentu. Sebab itu uzur syar'i ni, kan, orang lelaki ke orang perempuan uzur syar'i? Orang perempuan. Tapi yang tak semayang orang lelaki. Dah kenapa orang lelaki? Kenapa tuan tak semayang? Saya uzur, dia kata. Ni masalah orang lelaki. Kat sekolah budak-budak lelaki tuan-tuan, ni masalah. Tak ada. Kita orang lelaki tidak ada uzur syar'i. Yang ada uzur syar'i ni orang perempuan, kerana dia keluar darah haid, kerana dia, itu dipanggil uzur syar'i. Maknanya dengan dia datang haid, keluar darah itu, maka dia tidak membolehkan melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Dia tak boleh semayang. Kalau dia semayang pun tak sah. Orang yang uzur syar'i ni, orang perempuan, dia datang darah kotor, dia keluar darah haid, kalau dia semayang pun tak sah. Kalau dia puasa Ramadan pun tak sah. Jadi memang dia tak perlu buat. Dan dia tak boleh seronok lah. Dia tak boleh seronok. Tak boleh sorak pula. Begitu juga dengan orang sakit. Orang sakit, dia tak boleh pergi perang, dia tak boleh pergi kerja. Sebab itu kena faham uzur syar'i. Kemudian uzur syar'i ni macam mana? Orang yang sakit. Sebab itu kita orang lelaki, jangan tinggalkan niat dan jangan tinggalkan jihad. Jangan tinggalkan amalan. Orang lelaki ni tak ada uzur. Kalau sakit macam mana pun tetap kena semayang. Sakit macam mana pun, kalau dia boleh tinggal puasa, dia kena qadakkan puasa. Jadi ini yang kita kena faham berkenaan dengan uzur syar'i. Jadi hadis yang kita baca, hadis yang ketiga dan keempat pada malam ini tuan-tuan, banyak. Kalau dulu sebelum ni kita belajar berkaitan dengan niat saja, tetapi malam ni kita tambah lagi, pelajaran kita adalah dengan pahala. Niat itu menambahkan pahala. Dan selain daripada pahala, walaupun amalan yang berbeza, ada yang beramal berjuang dapat pahala, yang tak beramal berjuang tapi dia niat ada, kerana dia sakit, dia pun dapat pahala. Jadi mudah-mudahan kita dapat menambahkan ilmu dan kepahaman dan menambahkan amalan untuk kita agama Allah Ta'ala. Janganlah selepas kita belajar ini kita mengurang-urangkan amalan. Kita nak lari daripada kewajipan yang difardukan oleh Allah Ta'ala. Tak boleh tuan-tuan. Tolonglah kita, diri kita, untuk sama-sama berjuang
untuk sama-sama berjihad menegakkan agama Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala membantu kita untuk menegakkan agamanya sehinggalah kita menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum tangguh tuan-tuan, kalau ada apa-apa dipersilakan. Apa perbezaan antara alim dan warak, dan kenapa dia bukan dapat antara alim dan warak? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Berkenaan dengan masalah Palestin. Palestin ini adalah tanah umat Islam yang hari ini telah dikuasai oleh orang-orang Yahudi Israel. Ulama sepakat mengatakan hukumnya adalah wajib bagi umat Islam membebaskan Palestin. Wajib. Itu tidak dinafikan, hukum tak berubah. Wajib bagi umat Islam untuk membebaskan Palestin kerana dia adalah milik umat Islam. Cumanya ialah umat Islam khilafah, hilang khilafah. Itu masalah. Khilafah itu hari ini memang ramai negara Islam banyak. Kita ada OIC. Dia tengok sajalah. Itu masalah. Kita nak khilafah. Jadi bila negara Islam sahaja, pemimpin-pemimpin Islam yang hari ini hanya mampu bersorak, hanya mampu bersorai, tetapi tidak mempunyai kekuatan ketenteraan, tidak mempunyai kekuatan kuasa untuk mengambil alih semula Baitul Maqdis di Palestin daripada tangan orang-orang kafir Yahudi. Jadi sebab itu hari ini kita kira dari hukum jihadnya umat Islam berdosa lah. Kita kira. Tapi berdosanya adalah bukan masalah tidak berperang. Masalahnya adalah tidak ada khilafah. Tidak ada khilafah. Dan yang mendapat pahala jihad ini adalah orang Palestin. Tu yang dia ada apa tu? Bridge apa tu? Dia ada Brigade Al-Qassam. Yang tu memang tentera Palestin tu yang dia perang untuk lawan orang Yahudi, orang Israel. Yang itu memang mereka mati syahid. Mereka mati syahid. Tapi kan yang orang-orang Islam yang lain ni, maka kita adalah dalam keadaan berdosa kerana kita membiarkan saja. Sebab itu tuan-tuan, perlunya kita kepada khilafah kena faham. Negara lain, khilafah tu lain. Khilafah ni adalah pemerintah, ketua negara yang dia akan berjuang bermati-matian untuk menegakkan agama Islam. Dia akan lawan orang kafir. Itu khilafah. Khilafah Islam yang terakhir adalah di Turki, Khilafah Islamiyah Osmaniyah. Itu yang terakhir. Jatuh Khilafah Osmaniyah tu di Turki, habis. Kita tak ada lagi. Kalau tuan-tuan ingat Melaka yang kita dijajah, ditawan oleh Portugis, masa itu Khilafah Osmaniyah ada lagi. Tentera-tentera daripada Turki Osmaniyah dihantar untuk membantu kerajaan Islam di Melaka. Tapi bila jatuh Khilafah Islamiyah di Turki, habis, kita tak ada. Dan kena ingat, sejarah Palestin itu yang diambil alih oleh Israel asalnya adalah memang orang Yahudi ni dia nak beli daripada orang Turki. Ni apa tu, raja apa tak silap saya, raja Turki itu, Khilafah Islamiyah, dia nak beli. Dia tawarkan dengan harga untuk orang Yahudi beli dan dia nak ambil Palestin daripada orang Islam. Tapi raja apa tu, Khilafah Utsmaniyah, raja Turki tak benar, tak nak jual. Berapa pun dia tak akan benarkan. Dia tak akan gadaikan Palestin. Akhirnya oleh kerana apa tu tak nak ikut kepada kehendak orang Yahudi, lalu raja Turki, Khilafah Islamiyah itu digulingkan dan dijatuhkan. Itulah terakhirnya raja dan hancurnya Khilafah Islamiyah
di Turki. Lepas tu sampai sekarang tak ada lagi tuan-tuan. Ini kita kena faham apa yang dimaknakan dengan khilafah dan apa yang dimaknakan dengan negara Islam hari ini. Kita tidak ada kekuatan. Kekuatan itu adalah kita mampu bukan sekadar bersuara, tetapi kita menentang dengan kekuatan ketenteraan berhadapan dengan orang-orang kafir. Israel ke, Amerika ke, Rusia ke, itu tak kira. Siapa pun orang kafir, khilafah Islamiah dia akan hadapi. Ini kita panggil kekuatan ketenteraan. Yang ini hilang. Jadi sebab itu kita kena berdoa, kita kena usaha tuan-tuan. Dan kita tak naklah hari ini Palestin dijajah, kita takut pula negara kita ni. Dah menjangkit sampai negara kita. Kita perlu pertahankan negara kita dan kita kena kuatkan supaya kita boleh menegakkan khilafah dan membebaskan. Kita dapat memerdekakan negara kita, mendaulatkan Islam di dalam negara kita, dan kita boleh menolong negara-negara Islam yang lain untuk bebas dan merdeka daripada cengkaman orang kafir, terutamanya Yahudi laknatullah. Kedua, berkenaan dengan masalah Imam Nawawi ini, kita dah sebut awal-awal dulu dia ni alim dan wara'. Alim dan wara'. Alim ni berilmu tuan-tuan. Wara' ni kan, wara' ni orang Melayu faham jalan tunduk macam tu. Itu salah. Dia kalau wara' kita faham jalan tunduk, langgar tiang bengkak kepala. Itu bukan wara'. Itu luar bendul dia panggil. Wara' ni adalah dia meninggalkan dunia untuk dia dekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Itu wara'. Ini yang tak ramai hari ini tuan-tuan. Hari ini ramai alim ulama', tetapi alim ulama' yang tidak wara'. Dan nak capai kepada wara' mestilah dengan ilmu. Dia mesti alim dulu. Ramai di kalangan orang kita ni wara' dulu, ilmu kemudian. Tak ada ilmu tiba-tiba dia datang wara'. Itu tak mungkin, mustahil tuan-tuan. Ini kena faham. Dia kena ada ilmu, dia kena belajar, dia kena datang kuliah, dia kena alim dulu, barulah dia boleh. Kerana wara' ni adalah hasil daripada ilmu. Wara' ini amalan daripada sunnah Nabi SAW. Orang kita ni kadang-kadang tuan-tuan kemain wara' lagi, tapi ilmu tak ada ilmu. Dia jahil, dia tak faham, jadi salah. Jadi sebab itu hari ini wara' ini bukanlah hanya dengan dengan ditunjuk-tunjuk, bukanlah dengan misi kuliah, tidak tuan-tuan. Sebab itu wara' ini pertama kita ingatkan adalah pertama ilmu. Syarat wara' adalah ilmu. Alim itu dulu. Selepas ilmu barulah dia wara'. Wara' ni dia lain daripada zuhud. Zuhud ni berpada dengan dunia. Zuhud pun meninggalkan dunia juga, tapi dia cukup-cukup lah. Zuhud ni dia cukup dengan dunia, dia berpada dengan dunia, apa yang dia perlu saja dia ambil, yang lain ditinggal, dia utamakan akhirat. Wara' ni lagi hebat tuan-tuan. Wara' ni bagi jawatan pun tak nak, bagi apa pun dia tak nak, dia kira akhirat je. Itu wara'. Jadi sebab itu kita jangan mudah-mudah nak ngaku wara'. Saya orang yang wara'. Amboi, bukan kita yang ngaku, bukan dia yang mengaku diri dia wara', tetapi wara' ni orang yang akui, orang yang bagi, dan dia terbukti adalah orang yang sememangnya wara'. Orang yang dia orang alim, yang dia beramal dengan ilmu dia, dan dia melebihkan akhirat daripada dunia. Kadang-kadang orang kita tuan-tuan kata je wara', tapi dunia kau main lagi. Kau main perit lekit dengan dunia, kau main rapat kuat dengan dunia, dia kata dia wara'. Tak boleh. Dia kata dia wara', jawatan dia bertimbun, harta dia bertambun, menggunung. Macam mana wara'? Susah tuan-tuan nak cari orang wara' hari ni. Jadi wara' ni bukan hanya dengan ucapan, bukan dengan air liur, bukan dengan kata-kata, tapi wara' itu adalah dengan amalan, pembuktian. Dan wara' ini adalah di sisi Allah Ta'ala. Yang menilai wara' dan zuhud, wara' dan akhirat ni adalah Allah Ta'ala, bukan manusia. Bukan manusia. Jauhlah tuan-tuan hari ni kan, jauhlah kita ni kan. Kalau kita lah datang masjid jalan kaki tuan-tuan, ada jemaah kita datang masjid jalan kaki? Memang tak ada je. Itu naik motor kan, naik basikal. Kalau kaki pun lagi laju daripada motor. Itu mana nak kata wara' tu? Wara' ni tuan-tuan adalah terlalu jauh pada zaman kita hari ini. Jadi kalau kita tak boleh menjadi wara' yang sebenar-benarnya,
cukuplah. Jangan kita tak boleh amalkan semua, kita tinggalkan semua. Itu kaedah. Kita tak boleh buat warak dengan sepenuhnya. Adalah sedikit-sedikit warak itu yang boleh kita amalkan. Sama ada dari segi pakaian, sama ada dari segi perkata, sama ada dari segi perbuatan. Maka kita melebihkan akhirat daripada dunia. Jagalah. Maknanya bercakap, jangan asyik bercakap dunia, banyakkan bercakap akhirat. Pakaian kita, kan, ini pakaian pun mahal-mahal tuan-tuan. Macam mana nak kata warak, kan? Orang warak ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Jadi kita hari ini ada warak tetapi terlalu sedikit. Jadi marilah sama-sama supaya kita, dan warak ini kita nak ingatkan, dia akan menimbulkan kebaikan. Kadang-kadang hari ini tuan-tuan, orang kita nak sangat jadi zuhud warak tetapi menimbulkan fitnah tuan-tuan. Ni yang paling malang lah. Dia kata dia zuhud, dia kata dia warak, tapi jadi fitnah. Orang kutuk Islam, orang kata agama Islam ni selekeh, ketinggalan. Itu tak betul. Dengan kita bertambah zuhud, dengan kita bertambah warak, dia meninggikan Islam, meninggikan ilmu. Bukan sahaja diiktiraf oleh Allah Ta'ala, bahkan diterima, diperakui oleh manusia, oleh masyarakat, oleh orang-orang bukan Islam. Inilah pengertian warak yang sebenarnya. Saya ambil contoh tuan-tuan. Kita tengok Tok Sami. Macam mana dia punya warak? Dia pakai kain warna oranye tu kan, dengan kepala botak dia tu, dia jalan kaki. Itu warak Tok Sami. Adakah dalam Islam warak sebegitu? Tidak. Islam tak suruh warak sebegitu. Adalah sami-sami, tok cha ni apa semua yang dia. Itu warak yang tidak termasuk dalam Islam. Dalam Islam, warak itu adalah kita melebihkan akhirat tanpa kita meninggalkan dunia. Walaupun saya kata tadi, dia tak enak ke dunia, kan? Tetapi dia tanpa meninggalkan dunia. Apa yang perlu, kita kena ambil. Tapi susahlah tuan-tuan. Kadang-kadang kita perlu 100, tapi dalam bank kita ada berjuta. Tu nak warak macam mana, tuan-tuan? Rumah kita tu, kereta bukan satu lagi tuan-tuan, motor lagi. Ini kita nak nilai warak. Jadi sebab itu kita kata orang yang warak ini adalah dia apa yang dia perlu. Saya ambil contoh kat Melaka ni, kalau tuan-tuan orang dulu ingat Muallim Haji Wahid. Ada suatu kisah riwayat yang sahih. Pernah dia pergi ke Kuala Lumpur. Masa itulah dia pergi Kuala Lumpur naik kereta tuan-tuan. Muallim Haji Wahid ni memang terkenal. Wali orang Melaka jadi tok wali dia lah. Hari ni kalau orang Melaka wali apa tak tahulah. Tapi Muallim Haji Wahid ni dia naik kereta sampai dekat tengah jalan tu, kereta dia kehabisan minyak. Nak tunjuknya. Walaupun dia orang alim, walaupun dia warak, tapi itu keperluan, kereta tu keperluan untuk menyampaikan dia kepada tempat yang dia nak tuju. Jadi unyanya Allah Ta'ala nak buktikan hebatnya Muallim Haji Wahid ni, dia mendapat pertolongan Allah Ta'ala. Masa tu mana ada pam minyak tepi jalan macam hari ni tuan-tuan, kan? Tengok-tengok tepi jalan tu ada air kat tepi jalan. Ambil air kat tepi jalan je tuan-tuan. Macam hari ni hujan kat tepi tu kan, cedok air tu masuk dalam tangki. Hari ni jangan buat tuan-tuan. Memang takkan jalan dia kereta tu. Warak macam mana pun tak jalan. Izin Allah Ta'ala, kuasa Allah Ta'ala, jalan sampai Kuala Lumpur, patah balik ke Melaka. Itu orang warak. Maknanya dia buktikan warak dia tu dengan izin Allah Ta'ala. Kita warak juga, tapi memang tak ada lah. Itu masalah kita. Kita warak, tapi kalau kita tuang minyak, memang takkan jalan lah. Itu masalah warak kita. Jauhnya kita. Maknanya orang yang warak, dia mendapat pertolongan Allah Ta'ala, diredai oleh Allah Ta'ala, dimudahkan urusan di dunia, bahkan sampailah kepada hari akhir. Ini contoh-contoh yang saya boleh sebut. Dan cerita dia ni, dia tak cerita orang lain cerita. Masalah kita warak, kita cerita, tu memang tak ada lah. Ini orang yang cerita, orang menyampaikan kisah yang sebenarnya berlaku. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita, menambahkan sifat-sifat mulia yang terpuji. Ada lain-lain yang tuan-tuan? Saya
Baik, masalah pendidikan dalam negara kita ni, pendidikan ni memanglah ada yang di bawah pendidikan kerajaan, ada yang bukan kerajaan. Ada yang sepenuhnya agama, ada yang separuh agama, separuh akademik. Kita kata itu dalam fenomena pendidikan dalam negara kita. Ada yang sepenuhnya dunia, sampai tak ada agama langsung pun ada. Itu pendidikan. Ialah hasil daripada penjajahan. Ini semua adalah kesan-kesan yang ditinggalkan oleh penjajah. Jadi kita dalam masalah pendidikan ini bergantung kepada pilihan kita sendiri. Itu pilihan kita sendiri. Jadi tambah sampai hari ni tuan-tuan, kita boleh, kalau dalam negara kita ni, kalau kita nak agama sepenuhnya, kita boleh pergi ke pengajian pondok, boleh. Makna itu sepenuhnya agama. Memang tak ada akademik, tak ada pengajian dunia-dunia ni, tak ada. Dia totally memang sepenuhnya agama. Ada yang separuh agama, separuhnya keduniaan pun ada. Dengan dia mengambil ilmu-ilmu akhirat tanpa meninggalkan ilmu-ilmu agama pun ada. Yang itu ada yang disediakan oleh pihak swasta dan ada pendidikan pengajian yang disediakan oleh pihak kerajaan. Hari ni tuan-tuan, memang dunia terbuka. Cuma kita perlulah memilih, bijak menilai, memilih mana yang kita nak, macam mana. Yang memang dunia sepenuhnya pun itu banyaklah. Yang itu memang adalah dibentuk acu oleh orang-orang bukan Islam. Dan kalau sekiranya kita tak jumpa, tak ada dalam negara kita, kita boleh pergi tempat lain. Ada pengajian Islam di Mesir, di luar negara lah. Tapi dengan hari ini, keadaan hari ini, kalau kita nak menyalahkan kerajaan, kita nak menyalahkan pihak-pihak yang lain, sebenarnya itu bukanlah penyelesaian. Kita berbalik kepada kita sendiri. Dalam masalah pendidikan ni, kitalah yang kena pilih. Macam mana yang kita nak, yang mana acuan yang kita nampak dalam pendidikan ni yang paling sesuai. Sebab kerajaan ni dia bagi pilihan. Kan, kalau kita tengok aliran-aliran dalam apa tu yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran, memang ada yang aliran agama, ada aliran akademik, ada aliran macam-macam lah. Jadi terpulang. Sebab itu pun tidak salah dalam Islam. Tidaklah salah untuk kita ni ambil kemahiran keduniaan. Tapi masalah jangan tinggalkan ilmu fardu ain. Ini pun satu hal jugalah. Kita tak nafikan soalan tadi tu. Masalahnya adalah dalam pendidikan kita hari ini dia tidak seimbang. Dalam keadaan terlalu terbuka dengan meninggalkan fardu ain, mengutamakan fardu kifayah. Sepatutnya sistem pendidikan kita mengutamakan fardu ain tanpa meninggalkan fardu kifayah. Fardu ain itu wajib. Itu asas kepada pendidikan kita. Tapi malangnya kita tengok kan, kadang-kadang dan banyaknya meninggalkan fardu ain dengan mengutamakan fardu kifayah. Ini sepatutnya diperbetulkanlah dalam sistem pendidikan. Solat fardunya, puasa Ramadannya, kan, zakat fitrahnya, hajinya, ini kena selesai. Yang ini kerajaan kena bentuk rakyat kita ni sembahyang, puasa, zakat, haji ni fardu ain ni. Kalau dapat selesai, maka fardu kifayah tu dia akan menambah baik. Tapi sekiranya fardu ain ni tak selesai, maka fardu kifayah ini macam mana baik pun akan masalah tuan-tuan. Kita melahirkan profesional, kita melahirkan tenaga kerja, tetapi dengan tidak beriman, tidak bertakwa kepada Allah Ta'ala. Profesional, tenaga kerja, rakyat yang mencari rezeki dengan meninggalkan solat, yang mencari rezeki dengan tidak berpuasa di bulan Ramadan. Tambah kita tidak ada lagi hukum-hukum syariat, kan, menegakkan hukum Allah Ta'ala. Orang yang tidak solat, pihak berkuasa akan jatuhkan hukuman. Itu tidak ada dalam negara kita. Orang tak puasa, kerajaan akan ambil tindakan itu tidak ada. Jadi ini masalah bukan sahaja pendidikan, dia berkait dengan undang-undang dan pihak yang berkenaan. Jadi sebab itu perjuangan kita, perjalanan kita masih jauh dan banyak lagi yang perlu kita laksanakan. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala membantu, Allah Ta'ala memperluaskan
kekuatan Islam, pemerintah Islam untuk ditegakkan hukum-hukum Allah Ta'ala di dalam negara kita. Ada lain tuan-tuan? Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al hujjatan lana ya maulana ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.